Hai dan Assalamualaikum kepada Yang Berbahagia Dr. Juliana binti Nurpiah. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan sebuah artikel. Artikel yang telah kami pilih bertajuk Kesalahan Penggunaan Bahasa dalam Rencana Akbar. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Nabila Najwa binti Zulkafli, Nurul Nabila Ahsanah binti Muhammad Tarmizi, Hanisah binti Damanhuri dan saya sendiri, Nur Atika binti Abdullah. Bagi memulakan perbentangan, saya akan menyentuh mengenai latar belakang kajian. Artikel ini telah ditulis oleh Muhammad Hazrin Shah Hassan dan Syahrir Nizam Syahari daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2019. Menurut Ituler dan Anderson 2007, rencana dapat didefinisikan sebagai penulisan yang memprofilkan manusia sebagai berita, menerangkan apa yang menggerakkan berita, menganalisis apa-apa kejadian yang berlaku terhadap manusia, negara, masyarakat dan mengajar masyarakat berbuat sesuatu. Dalam pengenalan artikel ini juga ada memberitahu tujuan penulisan rencana adalah untuk memberitahu, menghibur, mendidik dan meyakinkan pembaca. Andi Baso 1994. Pada akhir pengenalan artikel ini, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kesalahan sesuatu bahasa dalam rencana akan menjejaskan penyampaian maklumat kepada pembaca. Hal ini dapat mentarifkan sesuatu seni penulisan yang diutarakan oleh penulis akan memberi kesan kepada penyampaian ataupun kefahaman pembaca. Sama ada pembaca memahami ataupun sebaliknya. Penulis juga menyatakan beberapa pernyataan masalah dalam artikel ini. Antaranya, penulisan-penulisan yang telah ditulis dalam rencana akbar banyak yang tidak menepati rumus tata bahasa Melayu. Ada yang mencipta perkataan sendiri bagi menyampaikan emosi mereka. Contohnya, mereka mencipta perkataan baru kerana perkataan yang sedia ada tidak dapat menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Setengah penulisan rencana akbar tidak dapat kita mengecam kesalahannya kerana apabila dibaca ia seperti sudah tersusun. Hal ini merupakan seni yang dipunyai oleh seorang penulis. Terima kasih Saudari Atika. Baiklah, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Artikel ini mengetengahkan dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan pembentukan ayat dalam penulisan rencana akbar. Rencana akbar yang terpilih telah dikaji untuk mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan pembentukan ayat. Kesalahan-kesalahan ini telah dikeluarkan dan disenaraikan sebagai sampel kajian. Yang kedua, menganalisis jenis-jenis kesalahan di dalam penulisan rencana akbar berpandukan Perspektif Waterhouse 1989. Kesalahan yang disenaraikan telah dianalisis untuk mengenal pasti jenis-jenis kesalahan. Kajian ini dilakukan berpandukan Perspektif Waterhouse. Baiklah, kita beralih kepada sorotan kajian lepas. Dalam artikel ini, pengkaji telah menguraikan beberapa sorotan kajian lepas. Antaranya kajian Lee, Zhang, Du yang terdapat pembentukan kata majmuk yang baharu yang dicipta oleh penulis yang menimbulkan kekaburan makna. Malah terdapat juga penggunaan kata-kata yang tidak jelas memperlihatkan kekerapan yang tinggi bagi akhbar yang berkualiti berbanding akhbar popular. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah menganalisis kandungan teks dan kaedah persimpulan secara sistematik dan statistik. Dua buah akhbar telah digunakan sebagai alat kajian, iaitu akhbar bahasa Melayu, iaitu akhbar Berita Harian dan Utusan Malaya, yang diterbitkan sepanjang 1 Oktober 2016 sehingga 30 November 2016. Kaedah persimpulan hanya digunakan untuk rencana sahaja.
Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan saudara Hasana. Saya, Nurul Nabilah Hasanah, akan menerangkan bahagian dapatan kajian. Saya akan menjelaskan 4 jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan penggunaan kata umum. Kedua, kesalahan penggunaan kata tidak lazim. Ketiga, kesalahan penggunaan kata sinonim. Dan keempat, kesalahan penggunaan perkataan yang menunjukkan ketidakpastian. Pertama, kesalahan penggunaan kata umum. Dalam ayat tersebut, penulis menggunakan perkataan pelajar, tetapi sebenarnya penulis ingin merujuk kepada pelajar di universiti. Maksud pelajar itu sendiri sesiapa yang menuntut di maktab, di sekolah. Jadi penggunaan pelajar di dalam ayat tersebut dia luas, dan sepatutnya penulis menggunakan perkataan mahasiswa untuk merujuk kepada pelajar di universiti supaya ayat tersebut lebih khusus maksudnya. Kesalahan kedua iaitu penggunaan kata tidak lazim. Seperti yang kita maklum, kata lazim ialah kata yang sudah biasa digunakan di dalam masyarakat. Tetapi kata tidak lazim ialah sebaliknya. Dalam ayat tersebut, penulis menggunakan perkataan diagregasikan. Sebagai masyarakat umum, saya sendiri, sekiranya saya bukan pelajar, saya tidak tahu apa itu maksud diagregasikan. Kata dasar diagregasikan ialah agregasi. Maksud agregasi ini menurut Kamus Dewan ialah satu benda yang terpisah-pisah dihimpunkan menjadi satu. Jadi kita ada perkataan yang lebih mudah yang boleh digunakan dalam penulisan, iaitu dihimpunkan atau dikumpulkan. Oleh itu penulis seharusnya menggunakan perkataan dihimpunkan atau dikumpulkan dalam ayat tersebut. Untuk kesalahan ketiga iaitu kesalahan penggunaan kata sinonim. Penulis telah menggunakan dua perkataan yang lebih kurang maksudnya, iaitu pensyarah dan pembimbing. Pensyarah bermaksud mereka yang membimbing di universiti, manakala pembimbing maksudnya orang yang membimbing seseorang. Jadi konteks maksudnya di sini ialah sama. Sepatutnya sekiranya penulis ingin menggunakan dua-dua perkataan ini, beliau harus menggunakan satu lagi. Beliau harus menggunakan perkataan tenaga pengajar, kerana perkataan tenaga pengajar ini dalam ni kita boleh maksudkan pembimbing atau pensyarah. Jadi tak berlaku pengulangan perkataan sinonim yang menyebabkan ayat menjadi lewah. Kesalahan keempat iaitu kesalahan penggunaan kata yang menunjukkan ketidakpastian. Kata yang menunjukkan ketidakpastian ni seperti perkataan mungkin dan barangkali. Sekiranya kita letakkan perkataan mungkin dan barangkali dalam ayat, ayat tersebut akan menimbulkan keraguan kepada pembaca. Dalam data artikel ini, contoh ayatnya ialah seperti berhutang mungkin merupakan pilihan terakhir sekiranya tabungan tidak mencukupi. Apabila kita letakkan perkataan mungkin di situ, maksud ayat dia akan menimbulkan keraguan. Oleh itu perkataan mungkin tu sepatutnya digugurkan, dan ayat tu boleh berdiri sendiri tanpa menimbulkan keraguan. Jadi seperti berhutang menjadi pilihan terakhir sekiranya tabungan tidak mencukupi. Ayat tersebut lebih menarik dan tidak meragukan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya, Saudari Hanisa. Terima kasih kepada Saudari Hasanah. Okey, baiklah. Saya akan kupas lebih lanjut lagi mengenai data yang seterusnya, iaitu penggunaan perkataan jargon. Apa itu perkataan jargon? Okey, jargon ini merujuk kepada istilah khusus dan teknikal yang digunakan dalam bidang tertentu. Tetapi, perkataan jargon ini tidak digunakan secara meluas dan kurang difahami oleh kebanyakan masyarakat. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Perkataan jargon yang digunakan di situ ialah statut. Adakah anda faham apa itu statut? Okey, ada yang faham, ada yang tidak, bukan? Okey, statut ni kebiasaannya digunakan dalam bidang perundangan dan menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2015 telah mendefinisikan perkataan statut itu sebagai undang-undang yang diluluskan oleh parlimen atau badan lain yang berkuasa untuk membuat undang-undang. Kiranya di situ statut itu bermaksud perundangan. Okey, kita lihat contoh yang kedua pula.
Perkataan jargon yang digunakan di situ ialah regulasi. Regulasi? Apa maksud dia? Okey, regulasi ini merujuk kepada peraturan yang dibuat oleh masyarakat bagi kelangsungan hidup mereka. Kiranya di sini regulasi ini bermaksud peraturan. Okey, penggunaan kata jargon ini sebenarnya tidak salah, boleh digunakan. Tetapi perlu disertakan dengan maksudnya sekali. Sebagai contoh, statut dalam kurungan perundangan. Begitu juga dengan regulasi dalam kurungan peraturan. Selain itu, kalau tak nak guna perkataan jargon tersebut, anda boleh terus menggantikan perkataan statut itu dengan perundangan dan juga regulasi kepada peraturan. Okey, yang seterusnya ialah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan dalam penulisan dapat mengaburi maksud yang akan difahami oleh pembaca. Kiranya pembaca tidak dapat memahami fakta-fakta yang diberikan dengan mudah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Kesalahan ejaan dalam ayat tersebut ialah bagi perkataan Wells Tanjung. Wells Tanjung. Okey, macam Cina sikit bunyinya. Tapi saya sebut je. Okey, Wells Tanjung ni ejaan sebenarnya ialah WELSTANCHAUUNG. Kiranya di situ penulis tertinggal huruf A. Dan perkataan ini sebenarnya daripada bahasa Jerman. So, kira kalau salah tu, maksudnya mungkin tidak dapat difahami oleh pembaca. Okey, bagi contoh yang kedua pula, kita lihat kesalahan ejaan di situ ialah bagi perkataan mentelaah. Okey, mentelaah. Kata dasarnya ialah telaah. Dan dia menerima imbuhan men yang diklasifikasikan sebagai kata kerja. Namun, men ni boleh menjadi me apabila kata awalannya dimulai dengan huruf T. Kiranya huruf T ni perlu ditukarkan kepada huruf lain yang mempunyai daerah artikulasi yang sama dengan huruf T. Kiranya huruf sengawan. Kalau kita lihat di sini, huruf N yang paling sesuai. Kiranya huruf T ni tukar kepada huruf N. Jadilah menelaah. Okey, yang terakhir ialah penerangan ayat berlebih-lebihan. Okey, penulisan kewartawanan ini kebiasaannya perlulah ringkas dan juga singkat. Dan dalam satu ayat itu perlulah hanya 30 patah perkataan saja. Jika lebih, maksud yang ingin disampaikan oleh penulis mungkin tidak dapat difahami oleh pembaca. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Ayat tersebut mengandungi 34 patah perkataan. Namun, sebenarnya ayat tersebut boleh menjadi 2 ayat dan boleh diringkaskan. Kiranya, ayat tersebut boleh difahami oleh pembaca. Sama juga dengan contoh yang kedua. Ayat pada awalnya itu mempunyai 48 perkataan. Banyak kan? Kiranya dah lebih 30. Mungkin maksud yang disampaikan tu tidak dapat difahami oleh pembaca. Maka ayat ini juga boleh dijadikan kepada 2 ayat. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Atika. Kesimpulan keseluruhan artikel menurut perspektif Waterhouse 1989, kesalahan pemilihan kata akan menyebabkan kekeliruan, kekaburan makna oleh pembaca. Secara jujurnya, kesalahan penggunaan bahasa dalam rencana akhbar masih lagi berlaku pada hari ini. Secara lazimnya atau secara dasarnya atau secara kasarnya, kesalahan ini akan menyebabkan sesuatu kata itu ditalah tafsir, maka keseluruhan artikel juga akan disalah tafsirkan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.